Bersih jin atau setan. Kita bersih dengan rotan sega, ya, rotan sega. Rotan sega ni kita ambil malam Jumaat. Tepat pukul 12.30 malam. 12:01 minit. Tepat tengah malam kita ambil rotan sega ni. Di Gunung Tunggal, di Kampung Gajah, Perak. Masa saya bertapa di Gunung Tunggal dulu, Kampung Gajah, Perak, ya. Masa itu umur saya lebih kurang dalam 13 tahun saya pergi bertapa dulu. Menjak umur 10 sampai 13 tahun saya bertapa jajak tempat. Ya, masa dulu. Gunung Tunggal, Gunung Curah, Ipoh. Lepas tu saya bertapa Gunung Jerai. Ya, makan betis 7 hari 44 hari di Pulau Sembilan. Betin bara basah. Semayang kita buat juga betapa macam peti ini, ya. Kita bersih rotan. Jin setan kita bersih dengan rotan sega. Supaya dia jangan melawan. Inilah rotan sega. Yang kita gunakan rotan sega ni kita bersih. Bagi dia jangan melawan. Kena rotan sega ni dia lemah segala-gala. Kegarangan dia, keganasan dia. Seperti macam ular. Kalau kita pukul dengan buluh, dia lemah, patah tulang-tulang dia. Inilah petua rotan sega, ya. Saya ambil 13 tahun masa umur saya, masa bertapa di Gunung Tunggal, Kampung Gajah, Perak. Saya bertapa 9 tempat anak. Pertama di Gunung Tunggal, Kampung Gajah, Perak. Lepas itu kita Gunung Curah, Ipoh. Lepas itu kita bertapa di Gunung Jerai. Lepas itu yang keempat kita bertapa di Pulau Sembilan. Betin bara basah 44 hari. Makan bertih. Puasa semayang kita buat. Masa dulu. Lepas itu yang kelima kita bertapa. Ialah di Kuacan. Kalau cerita pada orang, orang tak percaya. Tapi ini kenyataan, ya. Yang kita bertapa. Di Cangkat Cermin, ya. Bukit Cangkat Cermin. Yang keenam kita bertapa. Gunakan di Gua Musang, Kelantan. Tempat banyak, musang. Yang ketujuh, kita bertapa. Kalau Cangkat Parah. Gunung Cangkat Parah, ya. Yang ke-8, kita bertapa gunakan amalan ayat Quran masa cuci. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Semua gunakan ayat Quran. Kita semayang, kita berzikir, ya. Kita bertapa, kita gunakan segala-gala zikir. Jadi, daripada itu, yang yang ke-9, kita bertapa. Yang ke-8. Kalau anak tengok, anak tak percaya, ya. Tapi kita gunakan ayat Quran yang Maha Suci. Di Batu 14, Jalan Genten Island, Yakama Island, ya. Atas bukit tu. Dia ada gua, ya. Kat bukit tu ada gua sikit di atas dia. Yang ke-9, pengambil sekali. Kita bertapa gunakan ayat Quran, ayat suci. Apa kita buat, semua gunakan amalan. Ialah Gua Sandin, Gopin, Perak. Gua Sandin, ya, Gopin, Perak. Jadi kepada saudara semua, apa yang kita buat, kita pengalaman. Bukan bomba baru. Kita ada pengalaman perubatan tradisional ini. Kita gunakan rotan sega. Kita besit jin dan setan. Rotan sega ni kita besit dia. Dia tak melawan. Kalau kena besit dengan rotan sega nama dia. Yang kita ambil pukul 12 malam Jumaat. Tepat pukul 12:01 minit. Kita ambil rotan sega ni di Gunung Tunggal, Kampung Gajah, Perak. Jadi kepada saudara semua, orang bertanya saya, Datuk, apa pengalaman Datuk ubat daripada dulu sampai sekarang? Saudara yang saya hormati sekian, dan juga para penonton, para peminat saya atau murid-murid silat gayung gaib Bismillah Cana Merah, dan juga pada anak-anak angkat saya dan semua yang mengenali saya atau tidak mengenali saya, alhamdulillah. Saya betapa ni anak dulu menjauhkan diri kepada orang, berdekatkan diri kepada Allah. Kerana apa? Kerana saya sunyi sepi, tidak ada yang saya ingat Allah SWT saja. Dunia bagi saya tak ada masa itu. Saya berzikir, betapa memohon pada Allah. Semayang 5 waktu tak tinggal. Jadi kepada saudara semua,
Saya dah ubat orang ni macam-macam jenis. Kalau menatang ni, hari-hari. Yang orang puja daripada macam-macam lah. Pada kala, lipan, kumbang, katak, cacing. Termasuk juga puja-puja ilmu hitam. Termasuk juga ular. Sarang ular dalam perut. Saya biasa ubat. Ada ular dalam perut dia, orang puja. Dan telur puja masuk dalam perut dia. Jadi busuk apa. Macam-macam saya ulat bulu, kerengga. Dan semua itu biasa saya ubat. Tersalah heran. Zaman sekarang bila bomo ustaz ubat sikit pasal pelik, korang dah terkejut. Ubat pasal ini, dah terkejut. Saya tak ada heran. Sebab itu semua permainan saya masih jadi bomo sampai sekarang. Saya tak heran. Daripada saya kecil sampai ke besar. Itulah kerja saya, perubatan ni. Jadi macam-macam. Gunakan ilmu tikui, gunakan ilmu berewak, ilmu buaya, kengkarung, cicak, macam-macam. Katak, macam-macam puja masuk badan orang, gigit orang berlebah macam-macam. Bagi saya itu dah biasa dan tak heran. Lana dah saya berubat. Jadi semua dengan izin Allah SWT kepada suara semua. Saya ni bomo lama. Anak-anak yang muda tak kenal saya. Mak bapak anda, tok-tok anda kenal saya. Pasal saya umur pun 80 lebih. Jadi saya orang lama, orang veteran menjadi bomo ni dah lama. Bukan baru. Jadi kalau baru jadi bomo, dia ialah sikit-sikit nak tunjuk, sikit-sikit nak tunjuk. Kerana apa? Dia kata dia hebat. Saya tunjuk sikit-sikit lah. Tangkap hantu mesti nampak. Tangkap katak mesti nampak. Tangkap bini mesti nampak. Baru real. Kalau kita cakap je ini tak nampak buat apa. Itu semua cerita tu cerita apa kata orang. Diperli di budak-budak muda kita. Yang umur 50 tahun ke bawah ni. Apalah takut bomo tangkap tak nampak. Kita buat mesti nampak. Orang percaya tak percaya terpulang pada mereka. Macam mereka ngadap saya. Apa saya nak? Boleh nampak lah, tengok lah. Macam baru-baru ni saya pergi rumah tempat menjaga Apik Wan Lebah. Saya pergi tempat dia sebagai anak angkat, bapa angkat atas menjarah. Saya tengok, bagus, bisnes dia baik. Tetapi saya tanya, dia anak angkat seseorang lagi cakap, ya ni dia buat air jadi batu. Apik Wan Lebah senyum dia, betul ya ke ni? Jadi saya minta Apik Wan Lebah ambil batu, ambil air. Air paip dia ambil sendiri, ambil tisu, dia rendam, saya jampi. Bila jampi dia perah. Bila perah tengok air tu berbuih terus jadi batu. Terkejut dia. Pucat muka dia. Hei, tak sangka Tok Ayah. Kau dengar cerita orang kata macam ini. Orang yang caci tu rupanya handai. Orang yang puji tu tak kucing aja. Apa bukan handai. Cerita lentu-lentam. Tapi apa yang ada? Saya dicaci, dihina. Tapi tak apa. Saya gunakan Al-Quran baca. Betul tak saya baca Al-Quran? Apik Wan Lebah terkejut. Lepas tu saya ambilkan daun. Saya letak dekat tangan dia daun. Pergi isteri ambil susu. Dengan kopi. Letak atas daun tu. Saya suka jari dia. Dengan ayat Quran saya jampi dengan izin Allah. Kalau jadi. Tak jadi jangan marah. Ini bukan sihir silap mata. Itu petua dan semolik zaman dulu saya ubat. Saya jampi dengan izin Allah. Terus jadi cincin. Terus Apik Wan Lebah pakai. Jari hantu dia. Supaya hantu jangan kacau dia. Kalau ada anak-anak ada nombor telefon, kontak lah dia tanya. Cakap Datuk bohong ke betul? Terperanjat dia. Abang dia, adik-beradik dia semua. Terkejut tengok. Bila dia kata cincin daun tu jadi cincin. Kenapa kalau susu tu? Batu tu dengan kopi. Ngam-ngam jari dia. Kau tempah kat kedai 2 minggu, 3 minggu baru siap. Ini. Saya sekah ambil lah sebagai anak angkat saya. Jadi pada saudara semua, kita buat apa mesti nampak. Barulah anak cucu kita hormat orang tua. Hebat bomo ni dengan izin Allah SWT. Jangan bila kita buat sikit sihir. Silap mata. Tak betul. Kamu yang betul, kamu buat lah. Yang bercakap tu bukan dia pandai. Lagi punya bodoh lagi. Bila orang buat sikit, sihir tu, silap mata tu tak betul. Kamu yang betul kau buat, aku nak tengok. Buat. Tak ada juga buat cerita lentu-lentam. Kalau menjatuhkan hukum orang syiri, silap mata tak betul, serah pada mereka.
Pandai kalau mencaci orang. Kalau buat tak tahu. Macam orang buat rumah lah. Orang dah sejak rumah. Kenapa bilik air kecil? Kenapa bumbung dia rendah? Kenapa ini? Kalau pasal komplain, nombor 1. One. Tapi buat rumah boleh buat. Kamu nak buat pun tak boleh. Cerita. Jadi kita minta anak-anak semua, jangan kita salah faham. Perubatan tradisional ni hebat. Yang tak hebatnya orang belajar yang tak betul. Belajar tak habis. Belajar tak habis jadi bomoh, jadi ustaz. Peramai perubatan tradisional. Lepas tu ceritalah. Inilah, itulah. 20 tahun ke 30 tahun, 25 tahun jadi bomoh. Udah handai. Baru setahun jagung aja tu. Kalau belajar sekolah, baru masuk sekolah kebangsaan aja. Belum masuk sekolah menengah, belum masuk universiti lagi. Belum masuk universiti antarabangsa lagi. Baru. Jadi orang lama senyum aja ya. Jadi saya harapkan perubat-perubat yang tengok hari ni di YouTube saya, apa yang saya buat, jangan anda kata sihir, silap mata, tipu. Depan saya 4 orang ada orang. Suami isteri, buat dia, bapak dia ada. 4 orang. Tapi saya tak nak tunjuk rupa pasal apa? Nanti orang kata tak dapat tanduk, telinga dia pulih. Saya tak nak tunjuk orang yang buat. Jadi kalau orang sakit hati tak boleh cakap. Dia tengok, dia pergi jumpa raja bomoh. Dia pergi jumpa ini, biar kita bantai pula lagi. Habis keluarga semua kena bantai. Jadi kita sebagai bomoh ni menyelamatkan 2-3 pihak. Pihak perubat pun kita minta selamat. Pihak kita pun nak minta selamat. Kita tak tunjuk muka orang tu. Buat apa tunjuk? Saya bomoh lama. Pengalaman ni lama pada dia. Macam WB jumpa saya. Wakil-wakil rakyat sebilangan jumpa saya. Menteri-menteri jumpa saya. Orang kenakman jumpa saya. Takkan saya nak cerita orang dia. Cara rahsia lah. Macam tu orang ramai datang berubat. Saya tak tunjuk. Tunjuk muka saya di tengah ubat. Kamu duduk depan saya aja, tak banyak tunjuk. Kalau tunjuk kerang dah korang kata apa? Orang kata apa? YB tu jumpa Datuk lah. Orang tu jumpa Datuk, jumpa dia. Pandai kita bantai pula keluarga dia. Bantai anak beranak dia. Tak nanya. Jadi jangan kita tunjuk. Kalau anda percaya tu, anda datang buat temu janji saya. Datang menghadap saya, apa sakit. Tengok saya tangkap hantu macam mana. Nampak ke tak nampak? Baru cerita. Saya pernah bagi cincin pada Datuk Dani Kulub, Raja Report. Ya, masa itu saya bagi cincin dengan dia. Masa itu kita ada buatkan dari yang kin. Dia Rauk Pahang. Masa itu dekat Balai Puli Rauk. Balai Puli Besar Rauk ya. Saya ambil bunga, daun, sukat jari Dani Kulub, Raja Report. Sukat depan-depan dekat Balai Puli itu. Sukat saya jampi. Dengan izin Allah terus jadi cincin. Terus masuk Dani Kulub punya jari. Boleh tanya Datuk Dani Kulub, Raja Report. Saya bagi. Masa itu malam siapa malam dekat Rauk. Pagi itu nak buat pasal nak minta broker cara haram keluar. Saya jumpa Dani Kulub minta saya bagi jadi cincin dengan izin Allah. Dani Kulub terkejut. Jangan ada semua istilah yang salah faham. Ini saya bagi, bukan saya cakap tipu-tipu. Kepada Meja Razali pun saya ada bagi. Kepada isteri dia pun saya ada bagi. Cincin. Saya jampi cincin air, saya jampi cincin dengan daun cerih, terus jadi cincin. Boleh tanyalah Meja Razali. Isteri dia saya ada bagi. Di Pulau Pinang masa itu. Jadi kepada saudara semua, saya bagi, tapi saya tak nak cakap. Saya orangnya harimau menyimpan kuku. Diam sajalah. Buat apa? Bila anda semua dah cerita ini saya dah cerita sikit. Banyak lagi menteri-menteri saya bagi cincin. Banyak menteri-menteri saya bagi kerih. Banyak penyanyi-penyanyi saya bagi buat suara. Banyak pelakon-pelakon datang jumpa saya. Tapi saya tak nak cakap. Mereka tahu kehebatan Raja Bomoh. Macam mana dengan izin Allah, mereka tahu. Itu kalau orang caci saya, orang hina saya, dia pergelak dia. Dia kata Datuk budak-budak berikut. Dia tak kenal Datuk Ibrahim Mazdin. Kalau dia kenal, dia nak caci. Buat dosa dapat. Dia tak tengok kehebatan orang. Dengar cerita orang, sejengkal jadi 2 jengkal. 2 jengkal jadi 3 jengkal. Dosa yang dapat, bukan dapat pahala-pahala yang dapat. Jangan. Saya bukan bomoh
cedok-cedok nak jadi bomoh, saya taruh nama tak? Itu bukan saya lah. Nak taruh nama ini, lepas tu teror, tunjuk teror. Itu bukan saya. Tak ada bukti, jangan tunjuk. Rakyat Malaysia ni ada 36 juta. Masa rakyat negara jadi huru-hara, masa ialah bendera merah Jepun. Tawan kapal terbang kita dekat airport. Masa itu tahun 1968. Saya ingat lagi. Tawan dekat airport. Lepas itu seorang orang tak kemuka. Kalau cakap orang Melayu kita berdentum, hujan tak jadi. Saya masa tu pergi doa dekat airport, minta supaya bendera merah Jepun tu biar surrender, serah diri dengan pihak kerajaan Malaysia. Saya buat dengan izin Allah, surrender mereka. Mereka kata saya pukau jampi. Mereka serah diri. Ingat 6 banduan buat tebusan Dr. Radi di Pudu J, Arah Ilham. 6 banduan tangkap dia masa bagi ubat dalam, buat tebusan. Yang tangkap tu pakar tembak Singapura. Dia kena hukuman gantung lah. Saya jampi masa itu. Datuk Ketua Polis Selangor masa tu, Datuk Zaman Han. Dan juga Datuk Ibrahim, pencara Malaysia. Sambut saya datang dekat Pudu J. Saya jampi mereka. Masa itu mereka merontak, semua tutup blanket lubang-lubang. Pakai wadah semua tembak dengan gas. Macam dia pun biar lemah. Tapi dia pun tutup. Saya jampi ambil air belaga. Saya jampi air belaga, ambil air dekat Lubuk Pusing, Teluk Intan, air belaga. Dekat Teluk Gelanggang. Saya ambil, saya janjih dekat sana. Dia pun bergaduh sama sendiri. Yang buat tebusan 6 orang. Gaduh sama sendiri. Lepas tu Dr. Radi dapat bebas lepas. Tapi luka sedikit. Begitu saya tolong negara. Jangan anak-anak muda salah faham. Anak-anak muda caci saya, Ibrahim Marzin tak betul ini. Jangan. Kamu tak tengok kebolehan orang lagi. Ya, jangan. Tapi saya tak marah. Saya anggap kamu ni tak ada akal. Tak tenai orang. Ingat masa dulu. Macam mana kes Mona Pendi. Ya, 6 Mona Pendi yang kena mahkamah Temeloh. Nak menjalankan hukuman. Saya pergi mahkamah Temeloh. Masa itu Arah Ilham Mona Pendi tengah naik Blake Maria. Saya datang, saya pagar mahkamah tu supaya senang hakim menjalankan tugas. Saya pagar. Jadi pagar batalkan Arah Ilham kes ilmu Mona Pendi dekat penjara itu cuma senang hakim menjatuhkan hukum. Anak-anak tahu jasa saya. Anak-anak semua baru tak kenal nyari saya bagi kenal lah. Sikit-sikit bagi kenal Baik. Kepada anak-anak semua, masa tsunami di Pulau Pinang, saya bersama dengan Datuk Nur Umar. Masa itu Datuk Nur Umar Menteri Selamatan dalam Negeri. Saya disambut oleh Ketua Polis Selangor. Ketua Polis Pulau Pinang. Masa itu Cina Ketua Polis Pulau Pinang sambut saya. Saya pergi tempat tsunami dekat masjid yang tak tenggelam. Saya jampi mereka-mereka yang terkejut jampi kat rumah bersama Datuk Nur Umar. Lepas tu saya bertolak kepada itu ke Kuala Kedah. Jampi. Jasa saya kepada negara anak. Anak nak ingat, jangan silap. Lagi satu, kes buaya pucung. Buaya pucung. Buaya pucung tu dalam lombong ada buaya. Jadi saya masuk gunakan kelambu. Saya teropong dalam tasik itu. Semua bomoh datang. Lempar telur lah, lempar limau lah, bagai-bagai bomoh datang. Bomoh bangsa Aceh pun ada. Saya datang. Ada bomoh pada Jepun pada datang, pada Cina datang, India datang. Saya masuk dalam lombong itu, masa itu rela jaga. Dia ingat saya dah mati, dia baham dia menggali, baham dia buaya. Saya masuk, saya tenggelam, saya teropong. Saya tengok buaya tu tak ada gigi. Saya kata dia tak ada gigi. Tu pasal letak ayam dia tak makan. Dia gigi tak ada, buaya tua.
Jadi kita tangkap buaya tu, kita jampi, hantar ke zoo Melaka. Gunakan ilmu ayat Quran Maha Suci. Jadi kepada saudara semua, ayat-ayat Quran ni kita buat semua menggunakan jasa saya kepada negara. Tolong bersama-sama dengan orang ramai. Kita dah jampi, orang ramai pun jampi buaya tu, lemah dapat hantar ke zoo Melaka. Jadi kepada saudara semua, banjir Kuala Lipang saya datang mengesan masa terkambus. Yang banyak terkambus orang asli kita banyak jadi mangsa dalam banjir Kuala Lipang. Saya tunjuk tempat di Korek ada teropong tengok, scan. Jadi banyak negara saya tolong untuk negara, ya. Ada yang mencaci, ada yang memuji, ada yang mengata. Itu tak ada heran. Pasal saya tolong, dunia kena. Saya tolong, Malaysia kena. Yang kau mencaci saya bukan Malaysia kena. Kena dapat dosa je, kena jadi bodoh dia. Nak buat apa? Jasa tak ada, orang kenang. Jadi, itu. Banyak lagi masalah-masalah negara saya tolong. Jelebu. Masalah sekarang ni. Ya, banyak juga yang saya tolong masalah negara. Seperti Allen Tower, bangunan runtuh Hulu Kelang. Saya datang, jampi ke tengok masa yang terkambus. Lepas tu saya datang ke rumah roboh, ya. Rumah robohnya isteri anak-anak tu ada roboh di Hulu Kelang. Saya datang untuk jampi minta timbul. Cucu dengan anak terkambus pakai telekung di dalam tanah. Rumah tu tenggelam. Saya datang. Jadi kalau anak-anak tengok banyak jasa saya lah. Berpuluh saya tolong orang ni. Macam-macam kes. Tapi saya tak mau cakap kerana apa? Tengok masa hantu kacau. Hantu datang kacau. Di mana? Di Tenang Estate. Tenang Estate dekat Tangkak sana, ya. Dia dapat sana, Tenang Estate. Tenang, saya datang, ya. Di Tenang Estate. Hantu kacau perempuan. Macam-macam saya tangkap hantu tu. Heboh dalam. Orang Singapura dan TV apa semua heboh dalam paper. Jadi kepada saudara-saudara semua, masa saya tangkap tu TV tak boleh ambil, terkejut pada tu turun, cuma pakat lari. Tengok saya buat. Jadi ini lama untuk negara lah. Selalu saya tolong tu semua untuk negara. Banyaklah saya tolong. Ada yang lupa, ada yang banyak. 13 Mei 69. Saya turun daripada Sungai Manik, Parang terbang. Ya, bas jalan sampai dekat Kuala. Tol masa itu ada 2 tol saja. Satu tol di Pekan Pahang, satu tol di Seri River. Itu aja tol dalam Malaysia jalan lama. Bila cek tengok pihak anggota pihak polis apa tengok Batang Ubi bawa pedang banyak dalam kereta Waxigen, banyak bawa pedang dengan kereta Mercedes lama. Tengok Batang Ubi je dia nampak. Bila buka Batang Ubi tapi pedang. Tengok lagi pula, tengok apa dia? Batang Tebu. Bas berjalan kosong tak nampak, tapi orang penuh dalam. Itu semua guna ke ayat Quran yang Maha Suci. Ilmu-ilmu gaib. Jahrizah gaib. Jadi kalau anda semua tak percaya, tak tahu, anda muda mana percaya? Orang tua-tua dulu tahulah umur 70, 60, 80, 60 umur saya tanya. Betul tak betul cerita itu? Budak-budak muda percaya, karut. Pasal kamu tak ada beranak time itu, kamu mana tahu? Kalau tak ada, tak ada lah sekarang. Tak ada datuk, tak ada bapak, tak ada anak. Itu dia. Kita mesti percaya benda itu betul terjadi. Banyak sejarah-sejarah yang saya cerita pada hari ini. Macam-macam kita tolong negara Malaysia kita. Mulut Nabi Singapura, kita tolong. Masa itu Singapura bergaduh. Kita lari daripada situ, masuk titi bawah antara Singapura dengan Malaysia ke Singapura. Kita tak lalu ke atas Roblok, kita lari bawah sungai itu. Lebih kurang 100 orang lebih. Termasuk Sungai Manik, termasuk Kiai Saleh Batu Pak Johor, termasuk Tok Janggut daripada Kelantan, Datuk Bahaman daripada Pahang, termasuk juga Keturunan Kelab Tunku Kasin daripada Kedah, Pulau Pinang, termasuk juga daripada Johor.
yang turun, ya, Kampung Majidi, Johor Bahru. Banyak kita turun, dari 9 pun ada turun pahlawan-pahlawan kita. Jadi berlari atas sungai, atas padan sungai tu, berlari atas laut, atas sungai tu berlari, tak nak tahu. Buat parang berlari ke itu dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir lari atas sungai tu. Nyemerang sampai ke Tanjung Dawai, dekat sepadan titi tanah Melayu, titi ke tepi tanah Melayu Singapura. Anak-anak semua yang kita berkumpul di Gelang. Di situ kita menggunakan, semua gunakan ilmu ayat Quran, Tanah Merah Bismillah. Bukannya kita cerita main-main. Kalau cerita main-main, mana ada wujud cerita itu. Cerita betul. Kehebatan orang Melayu Islam ni hebat, anak. Yang tak tahu tu anak-anak muda kita ni. Pasal dia tak belajar, tak menuntut, tak mengetahui, dia tak tahu. Kami orang tua-tua ni, kata orang apa? Makan garam dulu. Pengalaman kami telah banyak melalui pahit dan maum, baru tutup kemerdekaan Malaysia ini. Susah payah datuk nenek kita dulu perjuangkan tanah Melayu, baru kita dapat sekarang ni hasil perjuangan itu, baru rasa anak cucunya sekarang ini. Kalau tak ada dulu perjuang, tak tahulah kita di mana sekarang duduk. Kita mesti kenang anak datuk moyang kita, pahlawan-pahlawan kita. Yang pertama kita kena hormat ialah pahlawan-pahlawan Melayu, ialah raja-raja Melayu, berdolat dan perkasa. Mereka lah mempertahankan tanah Melayu. Dan Gamno ataupun yang dipetua, yang dipetua ataupun Tuku Besar, semua keturunan yang mempertahankan maruah orang Melayu Islam. Jadi kita jangan perendahkan keturunan datuk nenek kita. Tanpa datuk nenek kita, kita tak berjaya hari ini tutup kemerdekaan di Malaysia. Yang tutup kemerdekaan ini orang Melayu bersama pakatan dalam barisan bersatu. Ialah orang Cina, orang India, orang Menggali, orang Kadazan. Tutup kemerdekaan bersama. Bersama John Venture. Tapi banyak tutup kemerdekaan orang Melayu. Kerjasama semua agama. Tutup kemerdekaan baru orang putih menyerahkan kuasa kepada orang Melayu, ialah Raja England. Jadi kita ni ditakluk oleh orang England. Penjajah England yang takluk kita. Itu ada Queen Elizabeth, itu ada duit gambar Queen, ada duit gambar duit 50 sen tu gambar Queen Elizabeth, perempuan tu. Gambar RM1, RM5 pada gambar Queen Elizabeth. Jangan silap anak-anak semua. Jadi kita sebagai pejuang ni, kita teringat kembali masa musim Jepun, berapa susah orang Melayu ditindas, bagi makan buih sabun, pijak. Kekejaman Jepun terhadap kita masa itu. Kita makan ubi kayu, makan pisang rebus, lari itu dalam hutan. Kalau anak-anak dara sorok dalam hutan, tidak akan diambil di Jepun, akan buat gondek, akan dirogol. Berapa susah orang tua-tua dulu mempertahankan maruah. Habis Jepun pergi, komunis pula sampai lagi, bergaduh pula kita dengan komunis. Allahu Akbar. Bersusah payah datuk nenek kita bertumpah darah. Ya, lepas tu berjuang habis-habisan dengan komunis. Datang pula bangsa asing, bukan Islam, bergaduh dengan Islam. Tahun 48, masa nak 36 ialah Jepun. Lepas Jepun komunis, bertentang dengan, menjadi korban askar Melayu diraja, polis diraja, polis pos rela menjadi korban AC. Berapa banyak menjadi mangsa komunis. Macam mana sekarang Datuk Dani Kulub, perjuangan untuk tentera, minta dengan kerajaan, berilah satu keistimewaan untuk pencen mereka. Saya dengar Dani Kulub cakap itu, saya setuju. Saya minta kementerian, Menteri dalam Kementerian Keselamatan Negeri, ya, mintalah kementerian kita, Datuk Syahrudin, berilah satu peruntukan kepada tentera-tentera yang pencen, polis pos, semualah pihak SAC semua. Berilah satu tambahan lebih gaji mereka. Kerana barang sangat mahal sekarang ni. Bagai-bagai ekonomi yang susah.
duit dah jadi kecil, barang jadi tinggi. Dulu musim Jepun macam tu, duit banyak, barang tak ada. Jadi dah dekat nak jadi musim Jepun balik sekarang ni. Jadi saya minta Yang Berhormat Menteri Pertahanan Datuk Syahuddin dapat berikan satu peruntukan lah pada bekas-bekas tentera ni, AC ke polis semua, bagilah lebih gaji mereka, pencen firmat mereka yang telah berjuang mempertahankan bangsa dan negara, berapa susah payah. Inilah pandangan Datuk Ibrahim Azin. Jadi perjuangan polis pos, berapa banyak mati di Sarawak, di Sabah, di Grid masa itu komunis merontak di Grid. Berapa banyak mati buat raya di Grid, askar-askar polis pos kita. Sampai jadi kem atas bukit sekarang masih ada lagi. Bekas-bekas titik panjang tu masih ada lagi. Berapa banyak korban orang Melayu kita. Jadi kepada suara semua, kita mesti sedar perjuangan datuk nenek kita bukan senang. Mempertahankan maruah tanah Melayu kita susah, saudara semua. Jadi itulah jasa yang saya kabarkan. Jadi bila jasa perjuangan ini kita kena kenang kembali. Janganlah kerana sikit kita boleh perdah-perdahkan datuk nenek kita. Bila jumpa ustaz-ustaz, ini saka datuk nenek, ni saka, udah kita condemn datuk nenek kita, saka. Bila jin, bila setan. Ustaz ni meringuh lagi, dia pun tak lahir. Umur 50 bawah ni tak lahir lagi. Dia tengok dalam buku, tengok ini pandai bercakap. Itu saka, ini saka, itu saka. Dia pun tak lahir lagi, bercerita lebih. Buat apa? Cik cerita dengan saya nak tanya. Kamu ada masa itu? Masa Jepun kamu ada? Masa perang 13 Mei 69 kamu ada? Atau tak ada masa berperang ada? Kamu pun tak ada. 48 pun tak ada perang di Sungai Manik itu berperang antara Islam dengan kafir, mana ada. Jadi susahlah kita perdahkan ilmu datuk nenek kita, ilmu orang tua-tua dulu. Dia pun makan garam, tak ada ni ilmu salah, tak ada ilmu sunsang. Itu cerita ustaz-ustaz cari makan aja. Tuduhlah orang tua ni saka, orang ni saka, biarlah mereka naik nama mereka. Guna mereka handai. Jasa apa kamu ada handai? Bertempur tak pernah, tangkap hantu pun tak nampak, apa tak nampak. Cerita pasal handai. Cerita macam handai ni, cerita sembang kedai kopi boleh lah. Nak ambil kopi secawan, sembang kawan-kawan tepi jalan. Tunjuklah dalam YouTube, internet, dan dalam TikTok ni, tunjuk. Tangkap ria bagi keluar nak tengok. Betul tak betul? Baru betul. Ini cerita aja nak buat apa? Jadi bukan saya hina, tapi jangan pernah-pendahkan datuk nenek kita. Saya sebagai orang lama, Presiden Bomo, saya tak berani pendahkan kehebatan datuk nenek kita. Saya kagum. Kerana dia pun makan garam pada saya lagi. Banyak handai-handai pahlawan dulu. Seperti Allahyarham Datuk Mak Kilau, Tok Gajah, Datuk Bahaman, Datuk Meraja Lela, Tok Janggut, Raja Bersiung, Datuk Bahaman, raja-raja dulu, handal-handal banyak. Jadi kita kena hormatkan dalam mereka itu. Kenang jasa mereka itu. Jangan kita pendahkan kebolehan datuk moyang kita. Kerana kita tak wujud masa itu lagi. Mereka yang wujud, mereka yang handal, mereka yang kuat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Persilatan ke apa. Jadi kita nak jadi bomo saja. Jadilah sikit. Jangan konden-konden orang tua-tua. Itu saka, ini saka, itu salah, ini salah. Kita baru hidup setahun jagung, tersalah cakap lebih-lebih macam itu. Muka pun aku saya tengok, muka pun kalau ajak bertumbuk ni pun muka lari lah. Saya tengok lah. Kalau ajak bertumbuk ustaz ni, muka-muka yang cakap tu, saya berani cabar lah kamu. Ajak bertumbuk pun lari. Ni semua muka lembik ni. Cakap pandai macam besi, tapi lembik macam batang pisang. Ini semua buai-buai cakap lebih buat apa? Orang tua tak ada saka, cerita saka. Orang tua ni cerita ini. Nak naik kumbu beri nama ya? Berapa lama kamu jadi bomo? Berapa puluh tahun? Siapa guru kamu? Ada kamu keturunan bomo? Ada tenang pahlawan-pahlawan datuk nenek kamu? Jasa pun tak nak cerita datuk nenek kamu siapa? Keturunan kamu dari mana? Tiba-tiba belajar 20 tahun, 20 tahun, 30 tahun, aku bomo handai. Beringuh lagi. Terserah tunjuk hebat-hebat, bukan. Cerita-cerita betul. Ada saka. Tak ada jangan cakap merepek.
ada saka lah ini. Ini pesanan saya lah. Merosakkan nama orang tua-tua datuk moyang kita. Datuk moyang kita pejuang mempertahankan bangsa negara untuk Malaysia ni. Bagai-bagai ilmu ayat Quran tadi bukan ilmu salah. Janganlah kata satu orang salah, semua kata salah Tok Bomo ni. Seorang Tok Bomo berlantu, semua kata Tok Bomo berlantu. Tak ada. Seorang-seorang lah kan. Akan akan nilai titik habis susu sebelanga. Jangan. Jadi saya harapkan semua pihak hari ni, kita kena hormat. Yang pertama, datuk moyang kita. Yang kedua, siapa yang kita sayang? Ialah Allah SWT. Quran dan Yasin panduan kita bersama. Itu yang paling yang kita sayang ni. Lepas tu guru kita dan keturunan datuk moyang kita. Yang kita hormat, yang kita kasihi. Itu dia. Yang kita pernah pendahkan kebolehan datuk moyang kita, orang tua-tua kita, jangan kita pernah, pasal kita baru sangat hidup. Jasa kita tak ada apa. Jasa kamu ubat orang, tangkap hantu, menjerit-jerit, pulih hantu. Itu jasa kamu, orang tak pandang lah. Itu jasa. Lepas tu duk kerik. Ini ada si, ada ni. Ini cerita kamu ni, benda dia dah buang longkang lah zaman dulu. Udah buang parit dah cerita ni. Kamu korang kutip, buat cerita. Usah, tak boleh. Jangan buat macam tu, tak baik. Jadi saya pesankan, itulah sejarah. Anak-anak semua nak tahu perjuangan Datuk Ibrahim Mazdin. Saya masih hormat perjuangan datuk nenek kita. Pertama saya hormati ialah kepada si baginda yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu seluruh Malaysia, yang di-Pertua atau Tuku Besar. Cuma saya hormati mereka gagah dan perkasa. Saya ni kecil, kelidil saja. Tak ada kuat seperti itu. Tetapi saya berdoa, mudah-mudahan kedaulatan Raja-Raja Melayu, pahlawan-pahlawan Melayu yang gagah dan perkasa dapat ada Malaysia kita ni negara tanah Melayu. Itulah perjuangan. Saya ucapkan terima kasih kepada yang bertanya. Baru saya cerita sikit hari ni. Nah, jangan kecil hati apa yang saya cerita. Ini cerita kerana Allah. Jangan kita pernah pendahkan kebolehan pahlawan-pahlawan terlibat Raja-Raja Melayu, perubatan Melayu, persilatan Melayu, keturunan datuk moyang kita. Jangan kita pernah pendahkan. Jangan mencaci mereka yang dahulu makan garam, kita baru makan. Jangan kita cacikan, pernah pendahkan. Saka sebetulnya tak ada. Ada saka menolong anak cucu dia. Keris pusaka ada. Tanah pusaka ada. Ya, pusaka datuk nenek tinggal kita generasi jatuh ada. Pusaka kata ada hantu, ada kacau, ada jin. Ini semua cakap pembohong ustaz ni. Tak betul. Saya nafikan mereka saja bubur-bubur, dakkan duit, dakkan nama, cerita caci orang tua-tua dulu. Goreng koma ni, goreng pembohong yang banyak. Tak betul. Saya 80 lebih umur. Saka tak ada. Datuk nenek kena saka semua baik. Alhamdulillah. Tak ada kacau anak cucu dia. Tak ada apa saya presiden bomo tak tahu ke? Kalau ada saya kamu ada lah. Tak ada macam mana kamu ada. Mereka yang datang baru menjadi bomo, baru setahun jagung mencaci orang tua-tua. Itu saka, itu ada jin, itu ada ini, itu pasal sakit, cempang keris, simpan ini, kata mai, bangku ini. Kau mereka-reka cerita ni, ini punya bomo ke? Orang bomo bukan macam itu, pernah pendahkan kebolehan orang. Kamu andai lah, kamu tahu semua kamu andai. Pasal cerita membohong lah. Cerita koma ni tak kucing je bohong, banyak nipu je. Kalau 10 cakap koma 3 yang boleh pakai. 7 dia bohong banyak. Itulah saya bagi tahu. Jangan percaya orang Melayu kita. Jangan percaya pasal saka. Saka kata caci datuk nenek kita caci ni. Wasapkan anak cucu. Itu semua cakap ustaz yang cuba pengaruhkan kita. Dia guna ayat Quran. Dia guna baca. Dia guna ini. Dia kondek datuk nenek kita. Kita pun. Ya. Ada orang tua kata apa? Orang bodoh makan orang cerdik lah. Ustaz bodohkan kita lah. Dia cerdik. Dia lindung-lindungnya ayat Quran, lindungnya ini, yang kita terpengaruh. Anak tu datuk nenek kita kacau ini. Jangan silap terpengaruh. Hormat orang tua, hormat datuk nenek kita, hormat orang pengalaman dahulu, baru ada sekarang. Tanpa dulu, tak ada sekarang. Minta maaf, lepas dia rambut jauh kaki, kalau tersilap percakapan saya minta maaf kepada yang pendengar, pengamal perubatan sena. Jangan kecil hati, jangan jadi pembohong, jadilah orang yang soleh kerana Allah. Jangan reka yang bukan-bukan. Minta maaf daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pukul 7 pagi besok kita temu lagi sekali.